Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Encik Muhammad Fawis bin Bakri, pensyarah kursus CBP 2021 Debat Bahasa Melayu. Saya Nur Hidayah binti Kamaluddin, Pelbagai Nombor Kad Matrik di 2019 1087574. Hari ini saya akan membentangkan tentang ulasan filem Tiga Abdul yang bertemakan tema sosial. Tema sosial. Okay. Filem ini dibintangi oleh Tan Sri Pramli, Haji Mahdi S. Kurdanishman, Sarimah Ahmad, Mariani, Dayan Sofia, Ahmad Nisbu dan ramai lagi. Sebelum itu, saya akan menerangkan tentang sinopsis filem ini. Okay, filem ini mengisahkan tentang seorang hartawan yang bernama Ismi Ulan Raja. Beliau merupakan seorang yang sangat kaya dan mempunyai 3 orang anak, iaitu Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahub. Mereka bertiga selalu bertengkar sesama sendiri kerana adik bongsu mereka, Abdul Wahub, selalu tidak sependapat dengan abang-abangnya kerana setelah bapa mereka meninggal dunia, mereka mula bersikap tamak dan ingin memborok semua harta peninggalan arwahnya. Manakala Abdul Wahub hanya diberikan rumah ayahnya sahaja. Oleh itu, Abdul Wahub berpendapat bahawa cara abangnya membahagikan harta ayahnya adalah tidak adil dan hanya menyebelahi abangnya sahaja. Oleh itu, filem ini dipilih kerana mempunyai kaitan dengan sosial, iaitu sosial masyarakat pada zaman dahulu. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, muka surat 1518, yang menjelaskan maksud sosial adalah segala yang berkaitan dengan masyarakat atau perihal masyarakat. Oleh itu, saya akan membentangkan tentang sosial masyarakat yang terdapat dalam filem Tiga Abdul. Okey, antara sosial masyarakat yang terdapat dalam Tiga Abdul ialah masyarakat yang mementingkan darjat. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka yang muka surat 316, darjat menerangkan bahawa tingkatan atau taraf kedudukan dalam masyarakat dari segi keturunan, kekayaan dan sebagainya. Hal ini demikian kerana masyarakat pada zaman dahulu sebenarnya sangat mementingkan darjat dari keturunan dan kekayaan. Oleh itu, contoh yang boleh dikaitkan dalam filem ini ialah Abdul Wahub berjumpa dengan Sadiq Sigaraka kerana Abdul Wahub ingin menjadikan Gasidah sebagai isteri. Sehingga Abdul Wahub terpaksa membawa dokumen peninggalan harta arwah ayahnya yang berada di luar negeri. Hal ini dikatakan demikian kerana Sadiq tidak mahu menjadikan Abdul Wahub sebagai menantu disebabkan kedudukan tidak setaraf dan hartanya diboleh oleh abang-abangnya. Apabila Sadiq melihat dokumen tersebut, dia berasa agak terkejut bahawa harta peninggalan arwah Ismi masih lagi ada di luar negeri. Oleh itu, Sadiq juga bersetuju untuk menerima Abdul Wahub sebagai menantu dan suami anaknya Gasidah. Dalam hal ini, bab ini sebenarnya menjelaskan bahawa darjat sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang terutamanya apabila seseorang lelaki yang mahu mengahwini seorang perempuan mestilah mempunyai kekayaan dan berasal dari keluarga yang berada. Selain itu, kedudukan hierarki masyarakat juga mempunyai kaitan dengan sosial masyarakat yang terdapat dalam filem ini. Hal ini demikian kerana pengamalan hamba abdi masih diamalkan dalam masyarakat pada zaman itu. Tetapi menurut Islam, pengamalan hamba abdi sebenarnya dilarang dan tidak boleh kerana semua manusia dilihat sama sahaja walaupun mempunyai darjat dan kekayaan serta menjadi orang terhormat dalam masyarakat. Semua manusia dianggap seorang hamba yang menyembah Allah yang Maha Esa sememangnya, dan hanya dia sahaja yang layak disembah dan tidak ada yang melainkannya. Dalam filem ini sebenarnya ada golongan hamba abdi, iaitu yang boleh dilihat pada Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Mereka dijual dan menjadi hamba abdi setelah harta peninggalan arwah ayahnya dirampas oleh Sadiq Sigaraka.
dan mereka telah dibeli oleh seorang saudagar untuk dijadikan tukang urut. Selepas itu, Abdul Wahab pula berjaya membalas dendam perbuatan Sadiq terhadap abang-abangnya, iaitu Sadiq bersama dua orang anaknya, Rafidah dan Hamidah, kakak iparnya sendiri, juga telah dijual sebagai hamba. Oleh itu, Sadiq dan Abdul Wahab telah membuat perjanjian pada sebelum ini kerana sekiranya salah seorang daripada mereka memberontak atau marah, pasti hartanya akan dirampas dan dijual sebagai hamba. Dalam hal ini, masyarakat pada zaman dahulu yang mempunyai susul lapis yang tersendiri dan golongan hamba merupakan golongan bawahan dan berada di hierarki masyarakat yang paling bawah selepas masyarakat yang terdiri pada rakyat biasa. Okey, akhir sekali, masyarakat yang sanggup melakukan apa sahaja demi wang. Hal ini berlaku dalam sosial masyarakat pada hari ini. Namun demikian, yang terdapat dalam fiil ini sememangnya wajar diambil sebagai pengajaran. Hal ini kerana perbuatan ini masih lagi diamalkan atau masih lagi berlaku dalam masyarakat pada masa ini. Namun perbuatan ini sememangnya sangat meracun fikiran seseorang atau pemikiran manusia untuk tidak mengambil kira tentang wang tersebut sama ada dari sumber yang haram ataupun halal. Okey, contohnya dalam filem ni iaitu Sadiq Sigaraga telah mengupah seorang lelaki untuk menyamar sebagai kekasih kepada 3 orang anaknya, iaitu Rafidah, Hamidah dan Gasidah. Okey, beliau diupah untuk berlakon berkasih-kasihan di hadapan Abdul Wahab. Namun pada malam itu Abdul Wahab tidak pulang. Oleh itu Abdul Wahab menelefon dan menipu Sadiq dengan memberitahu bahawa dia tidak dapat pulang ke rumah kerana kekasih yang dibawa pulang itu tidak mahu melepaskannya keluar dari bilik. Sedangkan Abdul Wahab hanya tidur di kedai sahaja. Masyarakat yang mementingkan wang ini dituju dan boleh dilihat melalui 3 orang lelaki itu yang sanggup melakukan apa sahaja demi wang, demi wang, walaupun perbuatan yang dilakukan sebenarnya melanggar batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Oleh itu, disebabkan perbuatan ini dianggap tidak manis kerana lelaki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan, tapi disebabkan wang mereka sanggup melakukannya tetapi rancangan mereka gagal dan Sadiq mengambil wangnya semula daripada 3 orang lelaki. Kesimpulannya, berdasarkan filem 3 Abdul ini sememangnya mempunyai kaitan yang agak ketara dalam tema sosial, iaitu sosial masyarakat, kerana filem ini bukan sahaja menghiburkan, malah mengandungi banyak pengajaran dan banyak pesanan daripada Tan Sri P. Ramlee sendiri supaya masyarakat sedar bahawa dalam kehidupan tidak boleh beza-bezakan antara satu sama lain walaupun mempunyai darjat dan kekayaan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.